Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li akhwani minal muslimin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya'illahi salihin wa li ulama'il amilin wa li masyayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan siri pembacaan kitab Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal-azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamizatihi wa masyayikhina bid-darain amin. Baik, kita masih lagi dalam kitab As-Salam, kitab As-Salam wal Istizan wa Tashmit al-Atis wa ma yata'allaqu biha. Dan kita berada di ataupun masih dalam perbincangan perbahasan berkenaan dengan man yusallam alaihi wa man la yusallamu alaihi wa man yuraddu alaihi wa man la yuraddu alaihi. Ini bab berkenaan dengan siapa yang boleh kita bagi salam dan siapa yang kita tak boleh bagi salam, dan siapa yang kita boleh jawab bagi salam dan siapa yang kita tak boleh jawab salamnya. Dan kita berada pada subtopik dalam bab ini, iaitu berkenaan dengan memberi salam dan juga menjawab salam kepada orang kafir, yakni orang non muslim. Baik, far'un fi man marra ala kuffar fihim muslimun fasunnah an yusallama alaihim wa yaqsidal muslimin. Far'un, yakni cabang dari perbahasan berkenaan dengan kalau kita jalan ataupun kita melalui satu kawasan tersebut ada beberapa orang atau ramailah yang mana ada pada perkumpulan tersebut di kalangan orang Islam dan juga orang bukan Islam, yakni orang kafir. Fasunnah, di antara sunnahnya ialah kita memberi salam kepada kumpulan tersebut yang termasuk dalam orang kafir tersebut, tapi kita kena ada niat, iaitu kita ada niat bagi salam tersebut kepada orang Islam sahaja. Kalau kita bagi salam saja tanpa niat, itu tak dikira sebagai sunnah lah. Baik. Kita tengok apa yang disebut Al-Imam Nawawi dalam kitab ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin.
idza marra ala jama'atin fihim muslimun aw muslimun wa kuffar fasunnah an yusallima alaihim wa yaqsid al-muslimin aw al-muslim. Kata Imam Nawawi, sekiranya kita melalui satu kawasan ala jama'atin yang ada perkumpulan padanya muslimun, orang Islam, kumpulan tersebut Islam saja, ataupun muslim wa kuffar, bercampur di antara orang Islam dan juga orang kafir. Fasunnah, maka di antara sunnah ay yusallima alaihim wa yaqsid al-muslimin aw al-muslim, iaitu kita memberi salam kepada mereka dan kita qasad. Qasad ni apa? Kita niatkan dalam hati kita bagi salam tersebut kepada orang Islam sahaja, awil muslim. Sekiranya ada seorang muslim, kita niat bagi salam kepada seorang muslim itu sahaja. Kena ada niat semasa bagi salam tersebut kepada orang Islam sahaja. Ini berdalilkan daripada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi mendatangkan hadis rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun min al-muslimin wal musyrikin abadat al-awsan wal yahud fasallama alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Nawawi meriwayatkan daripada sahih Muslim dan sahih Bukhari dan juga sahih Muslim daripada Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang, cuma Imam Nawawi meringkaskan sebagai syahid, menunjukkan perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada jamaah, perkumpulan yang ada padanya muslimin dan juga kufar, orang kafir. Ini daripada Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ini pada satu hari beliau, ini Sayyidina Usamah ibn Zaid ini, beliau bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang himar untuk pergi. Baginda niat nak pergi menziarahi siapa? Sayyidina Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu yang sakit, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid ni naik menunggang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia duduk di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang himar tersebut. Kemudian dipendekkan cerita, mereka melalui kawasan yang mana ada perkumpulan, ada majlis yang yang ada padanya Sayyidina Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Baik, kita tengok. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin. Bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu majlis, satu kawasan, yang baginda nak pergi ke rumah Sayyidina Sa'd ibn Ubadah tersebut melalui satu kawasan. Kawasan tersebut ada satu perkumpulan kaum muslimin dan juga musyrikin. Ini ada orang ramai di situ. Ini ada majlis Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti di situ, berhenti, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada perkumpulan tersebut yang ada padanya kaum muslimin dan juga orang kafir. Kaum muslimin wal musyrikin, abadatil awsan wal yahud. Abadatil awsan ni orang yang menyembah berhala, dan juga orang Yahudi pun ada. Dan di antara yang berada di situ iaitu ketua bagi orang munafik, iaitu Abdullah ibn Ubayyin ibn Salul. Abdullah ibn Ubayyin ibn Salul. Baik, adalah kisah dia. Baginda Nabi bagi salam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah dan membacakan sedikit ayat Quran. Kemudian si Abdullah ibn Ubay ini dia tak suka, seolah-olah dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik.
Itu menunjukkan bahawasanya betapa beradabnya Abdullah ibn Ubay ini. Dan peristiwa ini berlaku ketika mana yakni sebelum peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar. Fasallama alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka. Ini dengan ini maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam dengan niat kepada orang muslimin yang berada di situ, dan mengecualikan orang musyrikin daripada salam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Itu menunjukkan bahawasanya kita boleh, tak ada masalah untuk kita memulakan memberi salam sekiranya terdapat orang ramai yang bercampur padanya, orang muslimin dan juga orang kafir. Macam contoh kita selalu tengoklah, maksudnya tengok dalam ceramah-ceramah ataupun majlis-majlis apalah taklimat dan sebagainya yang ada padanya orang Islam dan juga orang kafir, kita mulakan dengan bagi salam dengan niat kepada orang Islam sahaja. Kalau tak ada niat tersebut, maka itu tak dikira sebagai sunnah lah. Sebab kita nak khususkan salam tersebut kepada orang Islam sahaja. Baik. Far'un fima yanbaghi an yaktubahu al-musallam idza wajjaha kitaban ila musyrik fihi salam wa nahwihi. Bab berkenaan far', ini cabang pada permasalahan apa yang sewajarnya sekiranya seseorang tu dia nak tulis surat, dia nak tujukan kepada orang bukan Islam. Idza wajjaha kitaban, dia nak tulis satu tulisan ataupun utusan kepada orang musyrik yang ada padanya salam dan yang seumpama dengannya. Baik. Kata Imam Nawawi, idza kataba kitaban ila musyrik wa kataba fihi salaman aw nahwahu fayanbaghi an yaktuba. Yani sekiranya seseorang dia nak tulis satu surat ataupun apa-apalah mesej dan sebagainya kepada orang musyrik, yani orang kafir, dan dia tulis padanya salam ataupun yang seumpamanya. Ini salam ucapan, selamat sejahtera dan seumpama dengannya. Fayam bagi ayat tuba, maka sayugianya lah, ini sewajarnya lah dia menulis. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hujah, ini mendatangkan dalil ma rawainahu fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, seperti mana diriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada hadis Abi Sufyan, Sayyidina Abi Sufyan radhiyallahu anhu, fi qissati Hiraqla, iaitu ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Hiraqla. Ini Hiraqla ni apa? Ini pemimpin bagi kerajaan Rom pada waktu tersebut, yang mana Sayyidina Abu Sufyan ni menjadi orang yang mengutus surat kepada Hiraqla tersebut. Fi qissati Hiraqla. Kisah ni panjang juga. Cuma Imam Nawawi nak datang meringkaskan hadis ni sebagai syahid kepada tajuk perbahasan ni tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kataba min Muhammadin Abdillah wa rasulih ila Hiraqla azimir Rum salamun ala man ittaba'al huda. Syahid di situ, salamun ala man ittaba'al huda, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menulis satu surat, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat tersebut yang mengajak Hiraqla ni, pemimpin Rom ni, untuk masuk Islam. Itu baginda memulakan dengan min Muhammadin. Dalam riwayat mengatakan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah wa rasulih, daripada Muhammad Abdillah wa rasulih, hamba Allah dan juga pesuruhnya, utusannya, ila Hiraqla, kepada Hiraqla. Hiraqla ni kalau kita zaman kecil-kecil dulu pernah tengok cerita Hercules. Hercules ni Hiraqla lah, ini pemimpin Rom, azimir Rom,
azimi Rom, pemerintah Rom. Kalau gelaran bagi pemerintah Rom, itu namanya digelar sebagai Kaisar. Kaisar. Itu, tapi nama dia Herakla. Herakla. Macam tu juga kalau pemimpin bagi kerajaan Parsi, itu dinamakan ataupun digelar sebagai Kisra. Kisra. Kalau ketua kerajaan ataupun pemimpin Habsyah, Habsyah itu dipanggil sebagai An-Najashi. An-Najashi. Itu ketua, setiap ketua negara ni dia ada gelaran-gelarannya. Kalau di Mesir, Fir'aun. Fir'aun. Dan setiap Fir'aun tu dia ada nama-nama dia. Macam kalau selalu kita dengar Fir'aun ni, kita akan kata dia adalah orang yang jahat. Orang yang jahat. Tapi dalam riwayat yang mengatakan bahawasanya Fir'aun yang zalim, yang apa? Yang zalim kepada Nabi Allah Musa AS ni ialah yang bernama Ramsis. Ramsis, nama Ramsis. Tapi gelaran bagi setiap kali dia orang yang memegang tampuk pemerintahan kerajaan Mesir ni dinamakan sebagai Fir'aun. Tapi pemimpin yang zalim tersebut, Fir'aun yang zalim tersebut bernama Ramsis. Sebab ada juga Fir'aun yang baik, yang baik. Baik, kalau An-Najashi, An-Najashi ni pemimpin bagi kerajaan Habsyah. Dan ada seorang yang mana baginda Nabi SAW solat ghaib kepada dia, yang mana dia sezaman dengan baginda Nabi SAW, tapi dia tak sempat berjumpa dengan baginda Nabi SAW, tapi dia sempat memeluk agama Islam. Yang mana baginda Nabi SAW solat ghaib kepada dia di hari kematiannya, setelah mana diberitahu oleh malaikat Jibril AS. Dan An-Najashi tersebut nama dia adalah Ashamah. 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 Kalau kita di Malaysia, kita panggil ketua kerajaan kita ialah Raja ataupun Sultan, ataupun kita panggil Yang di-Pertuan Agong. Itu gelaran bagi setiap pemimpin, ketua kerajaan bagi negara, setiap negara. Ila Hiraql Azim Rum, kepada daripada Muhammad Abdullah wa Rasulih, kepada Hiraql Azim Rum, kepada Hiraql pemimpin kerajaan Rom. Pemimpin kerajaan Rom digelar sebagai Kaisar. Baik. Salamun ala man ittaba'al huda. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis salamun ala man ittaba'al huda. Ini salam sejahtera ke atas bagi mereka yang mengikuti al-huda, yakni hidayah. Yang tulis ni bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi penulis, setiap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada penulis wahyu dan juga penulis utusan. Baik, itu syahid dia di sini ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada penulis utusan tersebut, iaitu meletakkan salamun, salam sejahtera ke atas manit taba'al huda, kepada siapa yang mengikuti hidayah. Dengan syarat kalau nak dapat hidayah, kalau nak dapat kesejahteraan yang sempurna, maka hendaklah engkau masuk Islam. Baik. Kemudian far'un fima yaqulu idza 'ada dhimmiyan. Perbahasan berkenaan dengan apa yang kita perlu ucapkan sekiranya kita ada di sini, maksud dia kita menziarahi zimmiyan, orang kafir yang sedang sakit. Apa yang kita perlu ucapkan kepada dia? Zimmiyan ni maksudnya orang kafir yang menetap di negara Islam, yang dia membayar jizyah kepada pemimpin kerajaan Islam tersebut sebagai jaminan untuk dia berada dalam keamanan, daripada keselamatan, daripada gangguan
untuk mencederakan dan yang seumpama dengannya. Itu zimmi. Baik, qala i'lam anna ashabana ikhtalafu fi iyadati zimmi fastahabbaha jama'atun wa mana'aha jama'atun. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya ashab, yakni para ulama dalam mazhab Syafi'i, berbeza pendapat berkenaan dengan keharusan. Boleh tak kalau kita nak ziarah orang zimmi ni, orang kafir? Fastahabbaha jama'atun, sebahagian jamaah, sebahagian kumpulan, sebahagian ulama mengharuskan, tak ada masalah, bahkan menggalakkan. Wa mana'aha jama'atun, dan sebahagian lagi melarang, tak boleh, mengatakan tak boleh untuk kita menziarahi orang kafir yang sakit. Itu pendapat yang agak keras. Wa dzakara Syashi al-ikhtilaf. ثم قال الصواب عندي أن يقال عيادة الكافر في الجملة جائزة. Kemudian Imam Asy-Syashi, yang salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i juga yang masyhur, dia kata as-shawab indi, ini pendapat yang benar, yang pendapat yang betul bagiku, dia kata iyadatul kafir fil jumlati jaizatun, menziarahi orang kafir yang sedang sakit, dia dalam lingkungan harus, dia masih lagi dalam daerah, dalam lingkungan harus, bukannya haram. Wal qurbatu fiha mawqufatun ala naw'i hurmatin yaqtarinu biha min jiwarin aw qarabatin. Wal qurbatu maksudnya nak buat kebaikan ataupun kebajikan kepada mereka, mawqufatun, tergantung kepada naw'i hurmatin yaqtarinu biha min jiwari aw qarabah, sama ada bergantung sama ada sama ada mereka ni jiran ataupun qarabah, ataupun ada tali persaudaraan. Qultu hadzal ladzi dzakarahu Syashi hasan. Kemudian kata Imam Nawawi, apa yang dipendapatkan, yang disebut oleh Imam Asy-Syashi tersebut hasan. Maksudnya Imam Nawawi setuju dengan pendapat Imam Syashi, mengatakan bahawasanya menziarahi orang kafir yang sakit ni adalah harus, harus, tidak masalah pun. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan hujah, dalil. Faqad rawayna fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam famarida. Riwayat daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, adapun seorang ghulam Yahudi, seorang kanak-kanak daripada kaum Yahudi, yakhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia selalu berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, pada satu hari dia sakit, dia tak datang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi tanya mana dia, kemudian dijawab, diberitahu bahwasanya ghulam tersebut, ghulam Yahudi tersebut sedang sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak baginda yang mulia, baginda datang menziarahi ghulam Yahudi tersebut. Faqa'ada 'inda ra'sihi, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi masuk ke rumah kanak-kanak Yahudi tersebut, baginda duduk di 'inda ra'sihi, di bahagian, di sisi kepala kanak-kanak tersebut. Faqala lahu aslim, tanpa memberi salam, kemudian baginda terus kata aslim, masuklah Islam, peluklah agama Islam.